rujukan dari segi sihatnya mental. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada maqasid syariah, kita lihat kepada matlamat Allah menurunkan syariat kepada manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syatibi itu ada 5 matlamatnya. Salah satunya adalah apa tuan-tuan? Hifzul aql, iaitulah untuk memelihara akal. Jadi kerana itu kita dapati bahawa dalam ajaran agama itu memang ditekankan sangat tentang kepentingan untuk kita mewujudkan akal yang sihat. Kerana daripada akal yang sihat itulah nanti akan melahirkan individu yang sempurna, yang mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba. Jadi dalam pembukaan ataupun sebagai pembukaan kepada perbincangan kita, dia bawa petikan daripada kata-kata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah seorang ulama daripada Andalus, tuan-tuan, iaitulah di Spain sekarang ini. Yang mana pada ketika dulu kita ketahui bahawa adalah satu kawasan yang sangat terkenal dengan kekuatan ataupun kita katakan keilmuan umat Islam yang ada di situ, tetapi mereka telah telah dikalahkan oleh golongan Kristen. Jadi Ibnu Hazm ini dalam satu kitab beliau, iaitulah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi. Tajuk kitab tu menarik, tuan-tuan. Tajuknya ialah jawapan yang memadai untuk orang-orang yang mencari ubat yang boleh menyembuhkan. Jadi dia kata dalam kitab beliau, dia sebutkan dia ambil satu fakrah ataupun satu perenggan. Ibn Hazm berkata, "Fakartu fi sa'yil 'uqala fara'aitu sa'yahum kullahum fi matlabin wahid." Dia kata, bila aku fikirkan tentang usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal, maka aku dapati bahawa usaha mereka itu semuanya adalah untuk mencapai satu hasrat, untuk mencapai satu perkara. Wa in ikhtalafat turuquhum fi tafsilihi, walaupun berbeza-beza dari segi cara untuk mencapai. Jadi dia kata, Ibn Hazm kata apa? Aku tengok orang-orang yang ada akal ni, mereka semua akan berusaha untuk mendapatkan satu perkara, walaupun cara untuk mendapatkan benda tersebut mungkin berbeza. Ra'aituhum fi jam'ihim innama yas'auna fi daf'il hammi wal ghammi 'an nufusihim. Dia kata, aku lihat mereka ini semuanya berusaha untuk mengelakkan diri daripada kegundahan dan juga kegelisahan daripada jiwa mereka. Jadi kita sebagai manusia ni, tuan-tuan, maknanya kita boleh kata al-ufala maknanya manusia, sebab kita ini adalah satu-satunya makhluk yang Allah berikan kepada kita akal. Jadi Ibn Hazm kata, aku tengok semua makhluk manusia yang berakal ini, mereka sentiasa berusaha untuk mengelakkan diri mereka daripada kegelisahan dan juga kegundahan. Tapi dia kata berbeza cara. Macam mana kita nak mencapai ketenangan, tuan-tuan? Macam-macam cara. Dia sebut di sini antaranya fahadha fil akli wasyara. Dia kata ada orang yang ni dengan cara makan dan minum. Ada orang nak tenang, tuan-tuan, apa pergi cari makan yang sedap. Kan dia tengah tension pergi cari restoran mana yang paling sedap. Kan makan dia punya sup biamboknya dengan sup profesornya, kan? Tak pernah kita dengar selama ni. Tapi hari ini ada. Dan syurga makanan di Malaysia ni, tuan-tuan, pengalaman saya bekerja di beberapa tempat, di Kelantan lah syurga makanan. Tuan-tuan boleh cari sup katilnya, boleh cari macam-macam. Ya, macam-macam benda tuan-tuan boleh makan. Bukan setakat ekor, kepala pun ada. Kerana itu kita tengok hari ni orang bila dia tension makan, saya pernah berjumpa dengan satu orang hamba Allah, dia cerita apa? Dia nak makan ni, tuan-tuan, dia sanggup daripada KL naik kereta pergi Melaka, makan ikan bakar di apa nama tu? Umbai lah. Makan ikan bakar di Umbai, lepas makan drive kereta balik ke Kuala Lumpur. Puncanya apa, tuan-tuan? Stres tadi lah. Tension buat kerja dan sebagainya. Akhirnya tak pergi nak makan ikan kering ya. Ikan bakar yang sedap. Sorry, ikan kering yang tak makan ya. Ikan kering tak mau tension lagi ada. Jadi dia kata nak makan ikan bakar untuk hilangkan tension, sanggup pergi ke Melaka, drive 2 jam pergi, 2 jam balik. Semata-mata untuk nak makan ikan bakar. Jadi Ibn Hazm kata, dia kata, aku tengok ada orang yang nak menghilangkan keresahan
dan juga kegelisahan hidup dia dengan cara makan dan minum. Kan hari ni orang pergi, contoh pernah dengar, dulu kan kita mana pernah dengar orang makan air minum bukan dalam jug atau baldi. Ya, kita pernah tengok orang makan gelas saiz triple XL. Ya, yang asalnya di Kuala Terengganu. Saya pernah pergi tengok di Kuala Terengganu, di Pengabang Seliput kalau tak salah saya, dekat Sentosa Airport. Hari ni dah jangkit sampai KL. Dia ada saiz S. Saiz S tu saiz normal kita lah. Lepas tu dia ada saiz L, lepas tu XL. Triple XL ni macam baldi lah, dia bawa besar depan kita. Ya, kalau pergi 10 orang tu cukup satu tu je, satu baldi dia tu. Ya, makan punya pasal. Kemudian dia kata ada juga wahada fi tijarati wal kasb. Ada juga orang yang nak mencari ketenangan, dia kata dengan cara berniaga dan juga berusaha. Ya, al-kasb maknanya yang kita kata hari ini istilah usahawan kita. Maknanya dia melakukan usaha untuk berniaga. Kononnya untuk nak mencapai ketenangan hidup. Sebab dia kata apa? Bila dia berniaga, dia dapat duit banyak. Dengan duit itu maka dia boleh membawa ketenangan jiwa kepada diri dia dan juga kepada keluarga dia. Wahada bin nikah. Dan ada juga orang nak cari tenang dengan menikah, dengan kahwin. Kahwin ya. Masa dulu zaman orang kata apa? Zaman bujang dia kata apa? Jiwa kacau. Jadi dia pun kahwin lah orang. Ya, kononnya untuk mendapat ketenangan hati. Dan itu memang pun kalau kita lihat cara suruh kita kahwin sebab salah satu daripada cara untuk kita nak mencapai ketenangan. Tapi setengah tu kahwin seorang tak tenang juga, kahwin dua. Nak cari tenang konon, bukannya tenang, nak tambah masalah lagi. Kahwin dua tak cukup, tambah pula 3. Kan macam-macam. Kalau kita tengok lagi, tak cukup 3 tambah 4. Dah hampir 4, habis total, tak tenang juga. Cerai satu tambah pula lagi. Ya? Nikah dan kahwin hari ini dah jadi bahan permainan dan tujuan. Ya, yang kahwin apa nama tu 2 hari pun ada, yang kahwin 2 minggu pun ada, yang kahwin 2 bulan pun ada. Kerana kita lihat hari ini masyarakat sudah apa nama tu berubah dari segi persepsi terhadap perkahwinan.